Dan firman Allah Ta'ala dan jawabnya, tentulah tidak sama di antara orang yang tahu apa-apa yang diperbuatnya, semuanya menjadi betul. Fana dapat faedah. Dan orang yang tidak tahu itu apa yang dibuatnya dengan merambang, dengan kerana itulah salah. Jadi salah dan rugi. Atau diumpamakan orang yang berilmu itu dengan orang yang celik. Dan orang yang tidak berilmu itu dengan orang yang buta. Maka orang yang celik berjalan ia ke mana kehendak dengan terus dan pantas. Tiada apa yang ia takut dan tidak ada apa halangan. Dan orang yang buta yang berjalan dengan meraba-raba, selalu berlaga di jalanan dengan apa-apa, lalu mendapat penyakit dan sebagainya dengan sebab dia buta. Orang yang berilmu ibarat orang yang celik. Orang yang jahil ibarat orang yang buta. Cuba tengok orang yang celik, senang sampai. Cuba tengok orang buta, susah sampai. Orang yang buta teraba-raba, orang yang celik senang aja. Begitulah bandingan orang berilmu. Kalaulah kita ni tuan-tuan cari apa-apa benda, letak dengan orang yang berilmu, senang. Cari suami yang berilmu. Sekarang cari suami yang banyak wang, yang banyak harta, yang segak. Itulah yang menjadi tumpuan utama. Yang segak dulu, mata biru, bulu dada ni penuh di dada sampai ke muka bulu ni. Yang itulah yang menjadi taruhan. Nak jadi isteri pula cari yang segak, yang lawa, yang tinggi, yang putih. Yang itulah yang menjadi taruhan. Nak bina apa benda pun dia cari dulu yang hak lawa-lawa dulu. Dia tak ambil yang utamanya, ilmu dia tak ambil. Ilmu pun tuan-tuan, berapa banyak orang yang berilmu bergaduh bercerai. Kerana apa? Sebab dia hanya pilih yang berilmu. Dia tak pilih yang nombor dua. Dia tak pilih yang nombor dua. Nombor dua yang Nabi suruh pilih ialah akhlak. Ilmu saja tak cukup. Berapa banyak orang yang ada ilmu, profesor pensyarah, tapi profesor pensyarah pun jahat juga. Berapa banyak ustaz-ustaz yang ada ilmu, dengan ustaz tu pun auta kare juga. Banyak tuan-tuan. Sebab itu Nabi suruh pilih satu lagi, berilmu dan berakhlak. Akhlak ini yang telah luput daripada orang-orang Melayu. Mana ada lagi budak-budak Melayu yang hormat bila lalu depan orang tua. Yang diam bila orang tua bercakap. Malah budak-budak sekarang tanya pada pakcik, apa? Dia boleh tanya kepada pakcik tu, apa? Pakcik kata, tak ada apa. Aku cakap banyak aku kena pula saya lagi. Dulu-dulu kalau pakcik tengok saja, orang tua tengok saja, budak-budak lari menikus. Sekarang tak. Pakcik tua yang menikus. Sebab sudah hilang akhlak. Penghormatan sudah hilang. Sopan santun orang Melayu sudah menjadi kenangan. Kenangan yang tak dapat dilupakan dan takkan jumpa. Adab sopan orang-orang Melayu yang penuh dengan adab sekarang hanya menjadi sebutan silam sahaja. Pepatah-pepatah orang Melayu, kiasan-kiasan bahasa orang Melayu sekarang sudah tidak ada lagi. Kiasan lembut orang Melayu sudah bertukar dengan bahasa-bahasa yang kasar-kasar. Bahasa-bahasa yang orang-orang sendiri tidak boleh faham. Jadi inilah tuan-tuan yang berlaku kepada kita. Dua benda ni hilang. Nak memilih apa benda pun, dua benda ni dah tidak ada. Berilmu dan berakhlak. Dua benda ni kena pilih tuan-tuan. Bukan setakat pilih menantu suami. Pilih pemimpin. Ada ilmu, ada akhlak. Tak ada ilmu, tak ada akhlak, tak ke tepi dulu. Nak berilmu dan berakhlak. Kalau ada ilmu saja, berakhlak tak mau. Kalau akhlak tak ada. Kalau akhlaknya bagus, ilmu tak ada pun tak jadi apa. Sayang, dua faktor ini manusia tak nampak. Bukan kata nak pilih pemimpin. Nak pilih ustaz pun kena ada dua benda ini. Mesti ada ilmu. Biar orang yang duduk di atas kerusi ini, biar orang yang mengajar di atas meja ini, yang pertamanya mempunyai ilmu. Dan yang keduanya mempunyai akhlak. Berapa banyak orang yang duduk di atas kerusi, yang mengajar di atas meja ini, dua faktor ini sudah tidak ada. Ilmunya tidak ada, akhlaknya tidak ada, dia akan menghasilkan orang-orang yang tidak berilmu dan tidak berakhlak. Ini adalah sangat berbahaya. Sebab itu pihak jawatan kuasa, biro dakwah dan sebagainya, tolong pantau benda ini.
Tuan-tuan ingat senang ke nak kumpulkan ramai-ramai macam malam ni? Saya nak parking pun susah. Sebaik saya main jalan kaki. Senang parking. Nak parking susah. Nak apa pun payah. Semayang belah sana penuh. Pergi semayang belah situ pula. Bukan senang nak kumpulkan orang macam ini. Maka apabila nak dikumpulkan orang macam ini, kita memerlukan orang yang boleh mentadbir dengan baik. Kalau pentadbiran rosak, yang ramai-ramai macam ini akan hilang. Yang tinggal hanyalah tiang raudah. Ya. Saya teringat raudah tiang tuan-tuan. Ada surau yang sombong. Kami buat surau bukan untuk orang luar. Kami buat surau untuk orang dalam. Biar tak ada orang pun tak apa. Janji orang dalam mai. Masya Allah. Tuan-tuan. Dia hanya fikir orang dalam. Dia tak tahu sebenarnya orang luar yang datang bawa doa, bawa barakah. Di antara doa yang mustajab ialah doa orang musafir. Musafir itu apa? Keluar daripada rumah, keluar daripada bendul. Itu musafir lah. Tuan-tuan duduk di mana? Duduk Taman Melati tu. Leha KL Food tu. Duduk tu. Rumah pangsa belakang. Itu nak mari ke sini. Nama dia musafir. Doa orang musafir ni, doa mustajab. Ada yang datang daripada Kepung. Ni sahabat kita ni. Kepung. Puncak niaga Kepung. Punya jauh nak main. Berapa ratus traffic light nak main tuan-tuan? Tu saya kira batu dulu. Kira berapa ratus traffic light dulu. Masya Allah. Doa dia mustajab. Ustaz Zuhair doa, ya Allah berkatilah taman kami. Berkatilah surau kami. Doa Ustaz Zuhair itu mungkin tak mustajab. Sebab dia orang sini. Tetapi orang-orang yang duduk, yang datang jauh-jauh ini, yang mustajab doa dia. Tiba-tiba kita, bila kita bercempera, bila kita bergaduh, bila kita tak sepakat, barakah ini akan hilang. Bila barakah ini hilang, tuan-tuan, kita bimbang. Penyakit akan sampai. Penyamun akan sampai. Penyangok akan sampai. Penagih akan sampai. Pengedar akan sampai. Perompak akan sampai. Pencabul pun akan sampai. Saya mengajar satu tempat, satu makcik duduk rumah dia seorang-seorang. Kena rompak. Umur 70 tahun, kena rompak. Akhirnya ustaz, kita tukarlah ustaz buat kuliah sebelah siang ustaz. Kenapa belah malam kami takut kena rompak ustaz? Siang tak rompak ke? Siang nampak, kata dia. Subhanallah. Kena rompak. Tua-tua lah. Kesian. Jadi, dia mempengaruhi perempuan-perempuan lain. Kami tak nak datang lah mengaji ustaz. Takut kena rompak. Kena cabul, kena rabah semua ada. Itu yang saya kata dulu, yang di Kedah. Yang kena rogol bila pergi motong getah. 60-an umur dia. Kena rogol. Masuk hospital, makcik umur 60 lebih. Dia peduli apa? Baju busuk, baju getah sekerap, dia peduli apa? Janji boleh. Kena rogol orang tua tu. Masuk hospital. Wartawan tanya dia, makcik tak melawan ke? Mula-mula melawan juga. Lama-lama biarlah, kata dia. Lawan pun tak guna. Lama-lama biarlah, kata ni. Biar. Biar pergi kena lah. Jadi kita tidak mahu benda itu. Jadi kalau tuan-tuan nak datangkan barakah pada taman tuan-tuan ini, inilah satu cara dia. Ilmu. Ni ilmu ni. Majlis ilmu. Adanya orang alim yang mengajar. Dan adanya orang yang datang belajar. Malaikat rahmat turun pada taman tuan-tuan. Masya Allah. Tapi saya katakan tadi, kena pilih orang yang betul-betul yang duduk di atas kerusi ini. Yang ni kita kena lihat. Bila dia mengajar betul cuma 5 minit. Selepas 5 minit dia mula kona, kita pun tak tenang. Lama-lama seorang angkat punggung, balik. Akhirnya rugi. Sebab tu saya mengajar ni tuan-tuan. Saya mengajar gitu je. Mengajar biar agama je. Biar orang faham agama. Biar orang cinta pada agama. Lama-lama orang sayang. Orang sanggup datang. Budak-budak kecil datang. Saya rasa terharu budak-budak datang. Anak-anak kecil. Umur 5 tahun, 6 tahun, bapak bawa anak. Anak bawa bapak. Anak kata pada bapak, jomlah malam ni Ustaz Kazim, jomlah. Anak-anak hari ni mengenali Ustaz Kazim melalui CD, melalui YouTube, Facebook. Saya seronok tuan-tuan.
Saya pergi mana pun. Datang ke Kuala Lumpur ni semua orang kenal. Alhamdulillah. Saya buang kepiah supaya orang tak kenal. Assalamualaikum Ustaz. Nampak muda pula. Astagfirullahaladzim. Pakai balik kepiah. Ustaz, tak pakai serban hari ni Ustaz. Pakai serban pula. Ustaz balik kuliah. Mana Ustaz? Buka serban, kenal. Buka kepiah, kenal. Buka apa pun kenal. Kita ni usaha tak nak orang kenal. Kenal juga. Alhamdulillah. Yang kenal tu makrah. Kalau setakat pakcik kita kenal, biasa bro. Dia dengan jubah, dengan kepiah. Tapi rockers. Macam tadi saya makan di satu restoran. Rockers. Tu dia kotak rokok 2 kat depan. Baju gulung macam ni. Saya tengah duk ambil kuih. Ni Ustaz Kazim ya? Ya, saya Ustaz Kazim. Allah, saya peminat setia Ustaz. Rockers. Masya Allah. Yang inilah yang kita nak buat. Nak tarik orang. Bukan nak halau orang. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan. Jika ada masalah sesama kita. Di surau ini. Allah Ta'ala sebut. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan kamu. Hendaklah dimesyuaratkan sesama kamu. Bincang elok-elok. Yang mana ada salah, minta maaf. Perbetulkan kesalahan. Kalau dia salah, kita tegur dengan cara hikmah. Perbetulkan baik-baik. Kita sayang jemaah. Kita sayang surau. Kita sayang orang yang nak belajar. Kita sayang pada program-program agama ini. Dengan sebab pertelingkahan berlaku, muka-muka ini akan hilang seorang demi seorang. Bila pertelingkahan berlaku, pengajian akan kurang seorang demi seorang. Baru ni saya semayang kuliah subuh satu tempat. Kemarin hari Ahad semalam. Saya lalu dekat satu tempat yang pernah saya mengajar. Hanya ada 3 orang semayang subuh. 3 selipar je tuan-tuan. Sedih benar tuan-tuan. Tahu-tahu tu selipar orang tinggal apa. Jadi kita tidak mahu sesuatu tempat yang begitu hebat dengan keberkatannya hilang dengan sebab sedikit perkara yang mengguris jiwa, perasaan dan kata-kata. Baik.